Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu sudah kita bincang masalah zikir, ya. Masalah zikir. Jadi dalam masalah zikir ni kita ambil zikir-zikir yang ada dalam Quran dan juga zikir yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 jenis zikir ni adalah zikir yang terbaik, ya. Selain daripada itu, kalau ada zikir yang disebut oleh para ulama, ya, ada dalam kitab-kitab, insya-Allah yang tu pun boleh diamalkan, tidak ada masalah. Sebab zikir ni dia bukan Quran. Kalau Quran kita tak boleh tambah, kita tak boleh ubah suai, kita baca sama macam Quran tu. Tapi zikir tak. Sebab itu kalau doa yang daripada Quran dan kita niat Quran juga, kita tak ubah suai. Tapi kalau doa tu daripada Quran dan kita nak jadikan dia sebagai doa biasa, bukan Quran, kita boleh ubah suai, ya. Misal doa Rabbana la tuzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ayat Quran, ya, ayat Quran surah Ali Imran. Jadi kalau kita seorang-seorang pun kita baca Rabbana la tuzi' qulubana, wahai Tuhan kami, jangan engkau pesongkan hati kami. Jadi kita baca tu doa dan baca Quran, niat Quran, kita tak ubah suai lah. Tapi kalau kita nak ubah suai, kita bukan niat Quran, kita nak niat doa semata-mata, kita boleh ubah suai. Rabbi la tuzi' qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tak ada masalah. Sebab kita bukan nak niat Quran, kita niat doa semata-mata. Jadi Rabbana kita ubah Rabbi, hablana habli, boleh ubah suai, ya, bukan niat Quran tu, ya. Sebab Quran Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana kita baca Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, berilah kami pasangan-pasangan, ya. Ramai-ramai pun baca Rabbana hablana min azwajina, berilah pasangan, isteri-isteri lah, walaupun isteri seorang. Ya, baca ramai-ramai, baca seorang-seorang pun Rabbana hablana juga. Semayang berjemaah dengan isteri, baca yang tu juga Rabbana hablana. Pas semayang isteri tegur, abang tak ubah ke? Saya seorang je belakang ni. Jadi kalau macam tu bagi tahu isteri, ini ayat Quran, tak boleh ubah. Ayat Quran, niat Quran tak boleh ubah. Faham? Tapi kalau nak ubah boleh, tak ada masalah, tapi bukan Quran lah. Rabbana hablana, ubahlah Rabbi habli min zawji, daripada pasangan saya seorang je lah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina wa dhurriyyati qurrata a'yun waj'al lana waj'al li lil muttaqina imama. Jadikan saya, ini tak jadikan kami, ya. Jadi kalau niat Quran kita tak ubah, tapi kalau niat bukan Quran, semata-mata doa, itu ada perubahan, ya. Zikir walaupun ambil daripada Al-Quranul Karim. Baik, pagi ini kita masuk muka surat 96. Salah satu lagi yang kita boleh senaraikan sebagai perkara yang pelik, yang mengarut, iaitulah tawaf. Tawaf di kubur, ya. Kalau ada amalan yang bawa kita ziarah kubur dan dia ada amalan untuk tawaf di kubur, betul lah situ, kalau tak salah saya lah.
Iaitu tawaf ni dia adalah antara rukun haji yang fardu. Rukun haji yang fardu. Dalam haji ni dia ada fardu, dia ada rukun, dan dia ada perkara wajib. Jadi tawaf ni dia rukun haji, dia fardu haji. Kalau tak buat maka haji tidak sah. Kalau perkara wajib haji, kalau tak buat haji tu sah, tapi kena bayar dam. Itu beza wajib dan fardu dalam masalah haji. Dalam bab-bab yang lain dia sama aja. Wajib tu fardu, fardu tu wajib. Dalam bab semayang sama, dalam bab puasa sama, dalam bab zakat sama, dan sebagainya. Tapi dalam bab haji, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia beza antara fardu dan juga wajib dalam bab haji. Fardu haji mesti buat, kalau tak buat tak sah. Wajib haji buat juga, kena buat, kalau tak buat kena bayar dam. Itu wajib haji. Ada orang kaya tu dia pergi haji, dia kata kalau macam tu dia tak mau buat wajib haji, dia nak buat fardu saja. Bila tak buat wajib, dia nak bayar dam. Dia duit banyak, dia duit banyak, dia nak bayar dam. Tak buat wajib, dia nak bayar dam. Ada satu kes berlaku macam tu. Orang kaya semua ni, orang kaya semua, dia nak bayar semua wajib haji, dia tak mau buat, dia nak bayar dam. Saya pun tak pasti macam mana fatwa pasal tu. Nak bagi ke tak bagi kan? Baik, tawaf ni rukun haji. Pelbagai jenis tawaf seperti tawaf ifadah, tawaf umrah, tawaf wada', tawaf tahiyatul bait, hormat kepada bait, tawaf sunat dan sebagainya. Ada fahaman yang menyeleweng, yang mengajar agar sesuatu tempat dibuat pusingan tawaf. Contohnya sesebuah kubur ditawafkan. Kadang-kadang dikatakan sebagai ganti kepada tawaf di Kaabah. Jadi tawaf ni adalah ibadat, dan bila ibadat ni Allah Ta'ala dah sebut di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal yattawafu bil baitil atiq, dan tawaflah, dan hendaklah mereka tawaf di baitil atiq, di rumah yang lama, di Kaabah, di Baitullahil Haram. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawaf ni hanya di Kaabah sajalah, pusing tu. Tapi bila fahaman yang menyeleweng ni, dia penghormatan kepada satu tempat, lebih-lebih lagi kepada kubur, dia tawaf sebagaimana tawaf di Kaabah. Dia beza kalau kita melawat kubur, kita pusing tu untuk melihat, kita pusing 2-3 kali nak melihat apa yang ada sekeliling kubur. Yang tu tak ada masalah, tu tak ada masalah. Sajalah pusing tengok kubur ada apa, kan? Pun ada tulisan-tulisan tu nak baca tengok, kan? Apa yang ada di sebelah belakang kubur ni. So kita pusinglah, tawaf juga lah, nama dia pusing juga. Tapi pusing kita tu bukan pusing ibadat, pusing biasalah, nak tengok kesan-kesan sejarah dan sebagainya. Yang tu harus, tidak ada masalah. Misalnya kubur tu besar, di pagar, so kita nak pusing tengok, kita mengendap tengok dalam, dan di balik pagar tu ada apa, kan? Kalau kita pergi Mesir, Syria contohnya, dia pagar kubur tu, kita tengoklah dalam kubur tu banyak duit ditaburkan dalam kubur, tak ada siapa ambil lah duit tu, tak tahu pasal apa dia duk sedekah duit kat kubur tu, kan? Kan? Lepas tu ada tabur masjid, masuk dalam tabur masjid lah, tak, ni dia letak dalam kubur tu, kan? Jadi macam orang bangsa Cina pula, kan, dia bawa duit, kan. Kubur tu kubur orang soleh. Orang soleh tu kan perlukan duit lepas dah. Orang tak soleh pun tak perlukan duit. Orang tak beriman pun tak perlu duit dah. Tapi tak tahu bila dia dah kubur, tengok, kita mengendap tu tengok nampak duit Mesir, duit Junaid duit Genih tu penuh ditabur satu. Tak pun ada juga sayang lah semua. Kan? Kita tengoklah. Nak ambil tak boleh sebab pagar dia masuk 2 jari je. Sejari 2 jari je. Kan? Duit tu gitulah. Ya? Nak kata orang jaga masjid tu ambil, tak juga, penuh dalam tu. Mungkin satu masa dia kutip lah, wallahu alam, kan.
Dia nampak tertutup gitu ya. Jadi kita tawaf kubur tu, kita nak tengok apa yang ada dalam tu, pusing tengok. Yang tu dia bukan tawaf yang macam tawaf di Kaabah ni. Jadi ajaran yang pelik, ajaran yang sesat ni tak, dia pusing Kaabah tu, pusing. Kalau tawaf di Kaabah tu 7 kali, dia pusing di kubur pun 7 kali juga. Seolah-olah penghormatan kepada kubur. Kita ada tahiyyatul Kaabah, tahiyyatul bait, dia seolah-olah ada tahiyyatul qabri, penghormatan kepada kubur. Maka di sini kita kena faham ziarah kubur, ya, ziarah kubur ialah tuntutan agama. Allah Taala sebut kepada kita, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan oleh takasur, banyak harta, cari harta, hatta zurtumul maqabir, hinggalah kamu ziarah kubur. Ziarah kubur ni bila mati. Bila kita mati, kita dibawa ke kubur, itu makna kita ziarah kubur. Yang tu confirm, tak lalai dah, mati dah. Itu satu tafsiran. Alhaakumut takasur, kamu dilalaikan oleh membanyakkan harta dunia, hatta zurtumul maqabir, hinggalah kamu ziarah kubur. Maknanya kamu mati, orang bawa kamu pergi kubur. Itu makna ziarah kubur. Ziarah kubur. Tapi tak apalah. Yang pentingnya Allah Taala sebut zurtumul maqabir, ziarah kubur. Satu, maknanya dalam Islam suruh ziarah kubur. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut zurul qubura fa innaha tudzakirukumul akhirata. Ziarahlah kubur. Jadi Nabi suruh kita ziarah kubur. Nabi suruh ziarah kubur. Bila kali terakhir kita ziarah kubur? Raya tak? Raya. Nabi suruh ziarah kubur. Maknanya selalulah ziarah kubur. Seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, ziarah kubur. Dan Nabi ziarah kubur malam. So kita ambil sunnah sikit, ziarah malam-malam. Dan Nabi pula ziarah pula biasanya seorang-seorang. So sunnah lagi kita ziarah seorang-seorang. Pergi kubur malam-malam, pukul 10 malam lepas sembahyang Isyak tu, pergi kubur seorang-seorang, bawa torchlight, kan, bagi salam, assalamualaikum ya ahlal qubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sejalan sejahtera kepada kamu wahai ahli kubur, kami juga insya-Allah akan ikut kamu. Tapi tambah sikit doa tu, tapi minta lambatlah lagi. Minta tambah, yang tu doa tambah sendiri tu. Yang Nabi ajak sikit je, assalamualaikum ya ahlal qubur wa inna insyaallah bikum lahiqun, tambah sikit, minta lambatlah lagi, sempat taubat. Kan, yang tu tak ada masalah, tambahlah doa kita nak minta apa, minta je lah. Jadi Nabi suruh kita ziarah kubur. Tak kisahlah malam ke siang ke, tak apa, ramai-ramai pun tak apa, seorang-seorang pun tak apa. Ini sunnah, tuntutan agama. Apa tujuan dia? Dia ada 2 tujuan utama. 2 tujuan utama. Yang pertama, untuk ingat kepada kematian, ingat kepada alam kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirata, kerana kubur ataupun kerana ziarah kubur mengingatkan kamu kepada akhirat. Ingat kepada akhirat, ziarah kubur. Bila kita ziarah orang sakit, kita yang sihat ni pun teringat kita akan sakit. Kita yang tak apa sihat, bila tengok orang sakit, lagilah kita akan rasa insaf dengan nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala bagi. Bila kita ziarah kubur, kita akan lebih insaf dengan nikmat hidup yang Allah Ta'ala masih bagi kepada kita. Barangkali kawan kita dah mati dah 10 tahun, barangkali dah 2 minggu dia mati, umur dia mungkin sama dengan kita, lebih muda sikit pada kita. Yang lebih muda pun dah pergi dah mati dah. Jadi bila kita ziarah kubur, kita lebih insaf. Ini tujuan dia. Tujuan dia untuk ingat kepada akhirat, ingat kepada alam kematian, alam kubur. Tujuan yang kedua, kita ziarah kubur. Tujuan yang kedua ialah berdoa kepada Allah agar si mati diampunkan dan dicucuri rahmat. Ini tujuan yang utama. Antara tujuan utama berdoa. Kita ziarah, ingat kepada akhirat. Yang kedua, kita berdoa. Doa kepada siapa? Doa kepada Allah.
bukan berdoa kepada ahli kubur. Doa kepada Allah untuk ahli kubur. Ad-du'a ila Allah, doa kepada Allah li ahli kubur, untuk ahli kubur. Kalau doa kepada ahli kubur, wahai tuan syekh, kita panggil wahai tuan syekh, ampunkanlah dosa saya, itu kita berdoa kepada ahli kubur. Salah lah. Doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, masih berdoa pada Allah. Jadi kita ziarah kubur, nak doa khusus kepada jenazah yang kita ziarah tu. Kita doa sini pun sampai, tak ada masalah, boleh, tak ada masalah, sampai juga doa tu. Tapi bila kita ziarah tu, kita ingat kepada kematian dan kita doa di tempat kubur tersebut. Dia lebih feeling dia tu, hening dia tu. Kita ziarah kubur ayah kita doa sini pun tak ada masalah, ya Allah ampunkanlah dosa ayah aku sini. Tapi bila kita ziarah kubur tu, dia lebih syahdu. Sebab kita ziarah, kita lebih bersungguh-sungguh doa, sebab kita tahu dalam kubur ni ayah kita, dalam kubur ni mak kita. So perasaan doa tu dia lebih syahdu, lebih bersungguh-sungguh. Itu tujuan dia. Doa agar Allah ampunkan si mati dan cucuri rahmat. Dua je lah doa dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara, rabbayana shighara. Kita minta Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah, itu pertama, ampunkanlah dosa kami, wali walidina, dan dosa dua ibu bapa kami, warhamhuma, dan rahmatilah ibu bapa kami. Jadi doa minta ampun dan doa Allah bagi rahmat. Kama rabbawna, sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami sighara, waktu kecil. Jadi minta doa ampun dan minta doa rahmat. Bila kita sembahyang jenazah, takbir ke berapa kita doa? Takbir kedua selawat tak? 3. Lepas takbir 3 kita doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu, bukan mudkhalahu, wa wassi' mudkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabil nar. Baca panjang, tapi doa yang paling penting dua Allahumma ighfir lahu warhamhu, cukup dah tu. Kalau tak hafal panjang-panjang pun, yang lain tu tak ada masalah. Yang lain tu minta mandi dengan daun sidir, air sidir, tak apa, tak ada masalah, tak mandi ayat tu pun tak apa. kan minta ganti rumah yang lebih baik, tak apa, tak ada masalah. Minta ganti pasangan yang lebih baik, minta ganti ahli keluarga yang lebih baik, tak ada masalah tu. Yang tu tambahan je tu. Yang paling penting awal-awal tu, Allahumma ighfir lahu warhamhu, cukup dah tu. Ulang yang tu ya. Ialah Nabi ajar panjang lagi lah, kita baca tu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi sampai habis tu. Tapi dua tu yang paling penting, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ampunilah si mati dan rahmatilah dia, cukup dah tu. Kira doa dah tu. Sebab dua doa tu yang paling utama, paling penting. Bila kita buat kadang-kadang buat kenduri arwah. Kenduri arwah ni bukan jamu arwah makan. Kenduri arwah ni kenduri jamu orang hidup makan sempena ada kematian. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak sedekah makan, nak sedekah orang-orang yang ada ni, tolong nak buat kenduri makan lah kan. Nak jamu orang makan, boleh, silakan jamu lah. Jadi sebelum makan tu tolonglah doa sikit, tolonglah doa untuk ayah saya lah, tujuan dia kan, sebelum makan. Ataupun makan dulu lepas tu doa. Tak ada masalah. Itu masuk kenduri arwah, bukan jamu arwah makan kan. Arwah tak makan dah. Bolehlah nak buat, cuma jangan beban lah. Jangan beban sampai nak berhutang, ataupun nak kena buat 7 malam, lepas tu malam 14, lepas tu malam 40 pula. Malam 14 tu duit tak ada, hutang kawan-kawan. Pasal apa nak buat kenduri arwah? Kalau ada duit banyak, buat je lah. Nak jamu orang makan kan. Kalau tak ada, tak payah buat. Dia bukannya wajib. Baik, bila kenduri arwah pun doa dia
doa dia apa dia, skrip dia tu, apa macam skrip doa dia, tak payah sampai siapa yang bawa tali. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma astaghfarnahu wa ma qulnahu min ya Allah wa ma sallallahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi as-sa'atil mubarakah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa thawaban misla thawabi dhalika ila ruhi man ijtama'na hahuna bisababihi wa tuliyal Qur'an min ajlihi. Sebut nama sekian. Lepas tu Allah maghfir lahu warhamhu, kita minta sampaikan pahala, kalau boleh sampailah. Lepas tu Allahumma maghfir lahu warhamhu, dia nak doa tu je, tak boleh tinggal. Kalau tak sebut doa sampai pahala, sebut Allahumma ighfir lahu warhamhu, tak ada masalah. Sebab yang tu yang paling penting. Doa minta ampun, minta rahmat. Bahkan dalam hadis Nabi kata apa? La yadkhulu amal biqala la yadkhulul ahadukumul jannata bi'amali. Seseorang kamu tidak masuk syurga dengan amalan dia. Ya, bukan semata-mata amalan. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga ya Rasulullah tidak masuk syurga dengan amalan. Adakah Rasulullah Rasulullah masuk syurga dengan amalan? Tidak. Rasulullah masuk syurga bukan kerana amalan. Wala ana, aku pun bukan, aku pun tak masuk syurga kerana amalan, walaupun amalan Nabi banyak. Illa, melainkan ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, melainkan kalau Allah cucuri rahmat dia ke atas aku dan kurnia Allah. Jadi Nabi pun mengharapkan rahmat Allah, ya, bukan amalan. Tapi jangan salah faham lah, lepas ni tak payah semayang lah. Nak dapat rahmat, kenalah buat apa Allah Ta'ala suruh, semayang lah, kan? Tu cara dapat rahmat. Kenalah puasa, kena rajin semayang sunat, rajin baca Quran. Bila buat apa yang Allah Ta'ala suruh, dapatlah rahmat. Itu kunci dia tu. Tapi masuk syurga dengan rahmat Allah. Macam mana dapat rahmat? Kena buat amalan apa yang Allah Ta'ala suruh. Tapi bukan amalan tu yang menjadi kunci kita masuk syurga, tapi rahmat daripada Allah. Baik, jadi kita nak supaya diampunkan dan dicucur rahmat. Namun ada pahaman, ini contoh yang sesat, ya, mengajar agar kubur tertentu diziarahi dan dilakukan upacara tawaf, ya, tawaf 7 kali, ya, ada. Maka kesana dan kesini mencari kubur para wali tertentu untuk diziarahi dan ditawaf. Kita nak ziarah silakan, tak ada masalah. Tapi bila kita nak buat ritual, nak tawaf tu, ini satu perkara yang tidak betul lah, ya. Misalnya kita ziarah kubur, ya, menziarahi kubur adalah baik, kita boleh ingat kepada mati. Selain itu mungkin tujuannya untuk menghayati kesan sejarah yang lama dan membaca kisah-kisah orang soleh zaman silam. Maka ini adalah harus. Maka menziarahi kubur wali songo untuk mengenang kisah mereka sebagai iktibar dan pedoman, ia adalah harus. Kita ziarah kubur wali songo, buat lawatan, ziarahlah, ya. Kita nak tengok kesan sejarah mereka, masjid yang didirikan oleh Sunan Kalijagat ke, Sunan apa ke, kita baca dari sudut dakwah dia macam mana, amal ibadat dia macam mana. Jadi kita ziarah tu tujuan dia, tujuan syar'i yang dibenarkan dalam agama. Tapi bila kita ziarah kubur wali songo tu pasal apa? Pasal nak tawaf di kubur tersebut 7 kali, nak buat ibadat. Yang ni dah menyeleweng lah. Ataupun kita ziarah kubur wali songo tu pasal kita nak berdoa kepada wali songo. Wahai Tuan Sunan Kalijagat, Sunan apa lagi, saya ni banyak dosa, ampunkanlah dosa saya. Sekarang kita bukan minta pada Allah, kita berdoa kepada ahli kubur, ya. Ini salah, ya. Maka tiada nas syarak,
ya, yang menganjurkan kepada umat Islam untuk tawaf di kubur, ya. Tawaf, tapi kalau kita tawaf pusing, ya, dengan tujuan melihat ukiran saja, nak lihat ukiran dia, membaca apa yang tertulis di batu nisan, nak tengok tarikh kematian dia, tengok nama dia apa dia, ya, maka niat ni tidak mengapalah. Pusinglah 2-3 kali nak tengok kesan sejarah kan, batu ni batu apa dia buat, tanah ni tanah apa, tidak ada masalah. Namun tawaf yang salah ni, tawaf sebagaimana tawaf di Kaabah, terpusing, itu menyalahi, ya. Dia seolah-olah jadi satu perkara yang sama dengan tawaf di Kaabah. Maka tempat tawaf hanya di Kaabah. Tawaf ialah ibadah yang khusus yang datang dengan nas syarak. Dia pusing 7 kali. Bau kiri tak? Bau kiri kan pusing. Kalau kita nak balik bau kanan, kita steering belah kanan kan, steering belah kanan, kita selesa belah kanan tak? Pusing belah kanan kan, Kaabah belah kanan, boleh tak? Tak boleh lah kan, sebab dia nas syarak dia belah kiri. Nabi kan belah kiri. Ada syarat itu, tak boleh masuk dalam Hijr Ismail waktu tawaf, sebab Hijr Ismail tu sebahagian daripada Kaabah. Tawaf kena di luar Kaabah, tak boleh dalam Kaabah. Kena jauh daripada Shah Zarwan, dia punya tebing tu, Shah Zarwan itu. Ada konsep-konsep, syarat-syarat dia. Ada golongan yang menziarahi sesuatu kubur dan kemudian bertawaf mengelilingi kubur tersebut. Malah lebih dahsyat lagi, ada yang sujud dengan meletakkan dahi ke arah kubur dan membelakangkan kiblat. Jadi dia sujud, ya. Bahkan ada yang bersolat sunat 2 rakaat dengan menjadikan kubur sebagai kiblat. Ini ada berlaku, ya. Ada berlaku, ya. Saya ziarah kubur, dikatakan maqam Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Husain. Salah kubur itu, pagar dia tu salah, ya. Masjid Husain sebelah, Masjid Azhar sebelah kan, sebelah dua-dua tu masjid yang besar. Kita ziarah, kita masuk dalam, kita pusing lah, tawah lah, nak tengok ada apa pusing, kita tawah lah, pusing tengok kan. Dia punya lampu hijau dia, kita tengok tu ada yang pusing tawah juga sama dengan kita. Lepas tu tengok dia berhenti, dia mengendap sikit, okey lah mengendap, kita pun mengendap juga, tak ada masalah, kita tengok ada apa dalam tu kan. Lepas tu dia berhenti, ada yang berhenti tu dia semayang 2 rakaat. Jadi kita masuk tadi, kita masuk belah bawah, kita tahu kiblat arah sana. Mana semayang, nak semayang sunat pun semayang arah sana lah. Tak, dia semayang arah sini, kiblat arah sana kan. Contohlah kan, kiblat dia semayang arah sini, membelakangkan kiblat, dia menghadap arah kubur. Tak pun pusing lah nak kata tak adil kan. Dia Arab kan, Arab tak tahulah Arab Iran ke Arab mana ke, Arab Iraq ke apa, wallahu a'lam. Ataupun baru sampai cakap Arab pun tak apa, ikut kak-kak kan, nak tegur bayar, pusing je lah. Tapi kita tengok ada orang yang semayang menghadap arah kiblat dan sujud ke arah kubur. Itu cara dia tu salah, ya. Salah sebab nama apa ni, Allah Ta'ala sebut syatral masjidil haram, fawal wujuhakum syatral masjidil haram, hadapkanlah muka kamu ke arah masjidil haram, ke arah Kaabah. Itu cara bila sembahyang tu, bukan ke arah kubur. Tapi kita nak doa tak ada masalah, doa menghadap kiblat pun tak apa, membelakangkan kiblat pun tak apa. Bila kita ziarah kubur, kita menghadap kubur sambil berdoa, yang tu tak ada masalah. Bila kita ziarah kubur Nabi, kita menghadap kubur Nabi sambil berdoa, kita membelakangkan kiblat, yang tu tidak ada masalah, ya. Sebab apa? Sebab tidak menjadi syarat berdoa mesti menghadap kiblat. Doa menghadap mana-mana pun tak apa.
Jadi kita ziarah kubur Nabi, kita menghadap Nabi lah. Doa lah, doa pada Allah. Walaupun menghadap Nabi, tak ada masalah, tidak berdosa. Ya. Tak perlulah kita menghadap ziarah kubur Nabi pusing arah kiblat, membelakangkan Nabi. Doa lah. Sebab doa tidak syarat menghadap kiblat. Semayang yang mesti menghadap kiblat. Jadi kita ziarah kubur ayah kita, mak kita, kita menghadap mak ayah kita membelakangkan kiblat, tidak ada masalah. Ya. Yang itu penting, faham. Kubur ni doa tidak disyaratkan menghadap kiblat. Semayang tu yang kena menghadap kiblat. Tapi yang pelik ni, yang mengaut ni, dia semayang sunat arah kubur, dia sujud ke arah kubur, ya. Maka hendaklah disedari kedudukan kubur bukanlah tempat untuk beribadat sebegitu. Kubur sekadar diziarahi untuk tujuan yang dibenarkan oleh syarak, atau kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga digalakkan untuk dia ziarahi. Ada sebut manzara qabri, siapa ziarah kuburku, kan, ada dalam hadis. Namun tidak wajar dan tidak harus ditawaf. Kita tak tawaf dan kita tidak sujud ke arah kubur Nabi. Begitu juga kubur para sahabat Nabi, para wali, para ulama, dan kubur sesiapa pun kita tawaf biasa aja, ya. Tapi kalau kita tawaf tu dengan kita pergi cium kubur, cium batu nisan, tengok juga. Kita bukan sujud, kita cium. Apa niat kita cium? Niat kita cium tu pasal rindu kepada orang yang ada dalam kubur. Kita ziarah kubur Nabi, kita nak cium kubur Nabi. Pasal apa? Pasal sayang pada Nabi. Boleh tak? Kalau boleh cium-cium lah. Tapi tak boleh lah, kan. Tentera dia kawal, 4-5 orang kawal, kan. Duduk lama-lama, jalan lama-lama pun dia marah lah. Tapi kita pergi ziarah kubur ayah kita pegang batu nisan, kita cium batu nisan tu. Pasal apa? Nak menzahirkan sayang kita kepada ibu ayah yang berada dalam kubur. Tu bahasa cinta tu tidak menjadi masalah, ya. Itu kita bukan cium, bukan kita sembah kubur, kita cium. Macam kita sayang anak kita pergi mengaji dah, tinggal baju busuk dia, kita pegang baju dia, cium baju dia, kan. Bukan anak kita baju, pasal apa? Pasal ni baju anak kita, kita ciumlah baju anak kita, sayang pada anak. So ayah kita dah mati, mak kita dah mati, kita ziarah kubur, perasaan kita tu sayang, kita pegang batu nisan, kita cium. Yang tu perasaan tu tidak ada masalah, ya. Perbuatan tu tidaklah sampai kita kata sujud kepada kubur. Ini kita kena lihat, ya. Kena tengok. Misal kita masuk hutan, yang ni kita nak kata syirik ke tak kata syirik? Kita masuk hutan belantara ni termasuk. Kita pun masuk. Bahasa kita orang tua kita apa? Apa, datuk nenek tumpang lalu. Syirik ke tak syirik? Kena tengok juga tu. Jangan mudah-mudah hukum syirik. Jangan mudah hukum syirik. Ya, jangan mudah hukum syirik. Bahaya. Sebab apa? Sebab hutan belantara ni tempat jin. Ni kampung halaman dia, ni rumah dia. Bila rumah dia, rumah orang, rumah makhluk lain, kita nak masuk, kita kena minta izin tak? Jadi orang tua kita, dia punya seni dia minta izin. Bila masuk kawasan orang, dia minta izin. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Bila masuk, jangan masuk rumah melainkan rumah kamu, kawasan kamu, melainkan kamu minta izin dan bagi salam. Jadi orang tua kita dulu, dia masuk, Assalamualaikum datuk, cucu tumpang lalu. Bahasa dia bahasa beradab, minta izin. Ada dalam Quran. Ada dalam Quran, la tadkhulu buyutan. Kita masuk minta izin elok-elok. Kita bukan pergi minta
minta doa pada dia, tak bagi salam je, minta izin cucu tumpang lalu ataupun saya nak tumpang lalu. Jadi kalau niat dia nak minta izin beradab dengan orang yang berada dalam hutan ni, adakah jatuh syirik? Nak kena halusi tu, jangan mudah syirik, terus syirik ni, kafir ni, kena perhalusi sebab dia ada dalil daripada Quran, dia ada dalil daripada Quran. Itu seni bagaimana orang tua-tua dulu dia faham Al-Quran, ya, seni dia. Yalah, kita tak setuju tak apa, tak payah buat, tapi nak menghukum syirik, bahaya tu, ya. Kemudian selain amalan tawaf di kubur, ada juga pahaman agar berdoa meminta kepada ahli kubur. Maka ziarah kubur dilakukan dan berdoa di sisi kubur. Berdoa kepada ahli kubur agar ahli kubur mengabulkan permintaan doa. Ya, dia bukan lagi berdoa kepada Allah, dia berdoa, wahai ahli kubur, wahai Tuan Syekh, saya ni sakit, ataupun ziarah, kadang-kadang ziarah kubur Wali Songo, wahai Wali Songo, saya ni dah kahwin 15 tahun tak dapat anak, tolonglah bagi saya anak. Kita bukan lagi berdoa pada Allah, kita berdoa kepada makhluk, kepada Wali Songo sebagai contoh, ya. Kalau kita tawassul, yang tu khilaf ulama. Ya Allah, dengan keberkatan Wali Songo, kurniakanlah kepada saya anak. Itu masih lagi khilaf, perbezaan ulama antara harus dan haram. Tak apalah, ulama berbeza itu kita belapang dada. Tapi tidaklah ada ulama yang menyatakan, wahai Wali Songo, berilah saya anak. Yang tu bukan lagi berdoa pada Allah. Itu salah tu. Maka amalan berdoa kepada Allah adalah salah. Berdoa kepada Allah, doa adalah ibadah. Namun tawassul dengan orang yang mati termasuk dalam khilaf para ulama. Yang tadi itulah tawassul. Wahai ya Allah, dengan keberkatan Syekh Abdul Qadir Jailani, ampunkanlah dosa saya. Minta Allah ampunkan dosa, tapi sebut pangkat seseorang. Ulama masih beza. Jadi perkara khilaf ni biarlah diselesaikan dengan hujjah dan lapang dada. Biarlah ulama-ulama selesaikan dengan cara yang baik. Dan kita pun tak perlulah nak beramal sangat. Kecuali kalau kita rasa nak amal seorang-seorang tu, silakanlah. Namun berdoa kepada si mati dan ahli kubur tiada dalam ajaran Islam, ya. Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia cerita, satu orang lelaki duduk dalam masjid, sebelah masjid tu ada kubur. Di Mesir ni dia banyak kubur sebelah masjid tu, kan? Dia sambung kubur dengan masjid. Syekh Muhammad tadi cerita, ada seorang duduk dalam masjid, duduk i'tikaf berdekatan dengan kubur. Masuk seorang, pusing tawaf kubur tu. Pas tawaf dia pun doa, wahai Tuan Syekh, isteri saya berada di hospital, sakit nak beranak, tolonglah mudahkanlah proses kelahiran anak saya ni. Syekh Muhammad tadi cerita. Syekh Muhammad tadi nak kritik amalan orang Mesir ni, nak mengkritik. Habis orang ni tawaf, doa kepada ahli kubur, doa, isteri dia sakit berada di hospital, orang ni pun keluar pergi hospital barangkali. Tak lama kemudian pula datang lagi seorang, dia pun tawaf keliling kubur beberapa kali, keliling kubur. Lepas tu dia pun doa, wahai Tuan Syekh, hari ni anak saya nak ambil periksa, tolonglah mudahkanlah, cerahkanlah hati anak saya nak ambil periksa ni hari ni. Tadi yang pertama tadi, isteri nak bersalin, sakit di hospital. Yang kedua, anak nak periksa. Maka orang ni, Syekh Muhammad kata cerita, orang yang di kubur ni duduk dari i'tikaf masjid ni, dekat kubur ni pun, dia pun bagi tahu kepada orang yang kedua, bagi tahu pada orang kedua, minta maaf Tuan Syekh tak ada dalam kubur, dia pergi hospital, tolong orang nak bersalin. Tolong orang nak bersalin. Kan? Itu Syekh Muhammad tadi mengkritik.
mengkritik amalan orang Mesir, ya, yang suka sangat tawaf, doa kepada ahli kubur. Dia bawa cerita ni, ya. Dia salah lah, ya. Dia nak bawa cerita tu, mana amalan tu tak betul, ya. Jadi kita simpulkan, kita hanya berdoa kepada Allah, kita ziarah kubur untuk ingat kepada kematian, dan kita nak berdoa secara khusus di tempat kubur tersebut kepada ahli kubur tersebut, ya. Bukan kita nak tawaf, bukan kita nak buat perkara-perkara yang pelik di kubur, sujud ke arah kubur dan sebagainya. Yang tu kita kena jaga-jaga, ya. Sebab ini masuk dalam perkara yang kita katakan boleh menyeleweng. Ciri yang ke-22, sekadar itu, wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.